Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, warga Muadinas, semoga semuanya dalam peliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini kita dapat bersama-sama dalam kuliah masak. Masa begini tuan-tuan jarang orang terlibat di dalam aktiviti ilmu format, melainkan dalam radio itu lah. Sebab masa begini orang minum teh dengan anak bini, lagi bawah orang pergi main golf, pergi shopping, minum teh dengan kawan-kawan. Lepas tu berapu banyak, belum masuk malam. Tuan-tuan telah membutuhkan masa untuk kuliah pada petang ini. Saya ucap terima kasih kerana sudi menerima kehadiran saya pada petang ini. Saya sebenarnya diberi tajuk ni, kalau beritahu ni, tajuk dia jagalah Madinah kita. Akidah Madinah, jagalah akidah kita. Tuan-tuan, sejak akhir-akhir ni, aktiviti-aktiviti yang mengancam akidah semakin berleluasa. Kadang-kadang dia melibatkan orang-orang yang tidak kurang cerdiknya sehingga habis cerdiknya. Tetapi aktiviti mereka yang menyebabkan akidah, bukan setakat rosak batin itu. Batin itu makna kata tak pakai. Dalam arti kata, orang yang akidahnya sebelum ini elok, sejahtera, sempurna, bila batal terus, bermakna dia tidak lagi menjadi Islam. Bahasa mudahnya murtad. Sebab itu kita menjadi tanggungjawab dan kewajipan untuk menjaga akidah kita. Kita bimbang tuan-tuan dan puan-puan, setelah sekian lama kita berada di atas landasan akidah yang sahih, yang sejahtera, yang sempurna, yang selamat. Sembahyang berapa lama dah, puasa berapa tahun dah, Quran berapa kali khatam dah, segala suruhan dan perintah Allah telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin, larangan Allah Subhanahu wa taala dielak dengan sebaik mungkin. Tiba-tiba di hujung akidah kita rosak. Bila akidah kita rosak, amalan-amalan yang sebelumnya menjadi sia-sia, menjadi faedah-faedah yang sudah diluputkan dengan sendirinya oleh akidah yang rosak. Sebab itu kita perlu menjaga akidah kita. Salah satu daripada menjaga akidah kita ialah memiliki ilmu yang mantap dan sempurna, terutama ilmu yang berkaitan dengan akidah, dan juga dikembangkan lagi ilmu yang berkaitan dengan syariat. Dan kita berusaha sebaik mungkin ilmu tadi ni mendapatkan ilmu daripada sumber yang muktamad, daripada sumber yang sesuai. Itu maksudnya. Karena kalau kita dapat ilmu daripada sumber-sumber yang tidak tepat, kita bimbang akidah kita akan rosak. Dunia hari ini sumber ilmu datang dari berbagai-bagai dimensi dan sudut. Kalau zaman dulu-dulu medium menyampaikan ilmu ini tidak banyak. Contohnya macam program kita pada hari ini, iaitu Nitalaqi cara berdebat. Tapi dunia hari ini medium menyampaikan ilmu banyak.
Orang boleh mendapat ilmu dengan membaca buku. Orang boleh mendapat ilmu dengan mendengar radio. Dari canggih, orang mengambil ilmu dari YouTube, boleh klik internet, dapat ilmu. Tetapi kita kena waspada. Tak semua yang kita klik tu menghasilkan ilmu yang tepat. Lepas tu kita kena beringat, hormat dan berhati-hati. Bimbang kata kosong. Saya pati di antara orang-orang yang akidah nak kata rosak pun kata apa ya, macam orang yang terlibat dengan Syiah sekarang ni, apabila mereka mengkafirkan sahabat, apabila mereka menafikan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan menuduh sahabat, menuduh mereka dan seumpamanya, maka ini salah satu daripada sebab rosaknya akidah Syiah. Ini tak ada Syiah kan? Tak ada Syiah. Silang kat tangan? Tak ada, tak rosak. Satu, orang yang anti hadis, tuan tahu lah tak orang, dan orang-orang yang tak kenal dengan hadis, mempertikaikan bagaimana manusia boleh ingat, boleh hafal, boleh hafaz hadis-hadis Nabi SAW yang ratus ribu itu. Dia dipetikai macam mana, otak macam boleh ingat. Dia tak tahu sistem dan cara penyampaian hadis dari satu zaman daripada Nabi SAW kepada ulama, kepada tabi'in dan sampai proses penukilan hadis itu sampai kepada kita pada hari ini. Dia dipetikai di Cilawu ni boleh membawa kepada rosaknya akidah, iaitu jadi otak. Ini yang disensasikan sekarang. Dan satu lagi, apabila kita mempertikaikan ajaran Nabi Muhammad SAW, bukan tiada pertikai. Kerana apa? Kejahilan kita tu bukan kita, kepa lah. Tapi saja kata kita. Kejahilan kita, kebodohan sebahagian daripada orang kita, apa tu, kedunguan, dungu tu bodoh, dan kebahlulan menyebabkan mereka mempertikaikan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya rosak. Kalau sekadar tak terima syariat Allah ni, sekadar tak terima dalam konteks tidak mau melaksanakannya, orang tu sekadar jadi penderhaka saja, asi, sekadar jadi penderhaka, maksiat. Kalau sekadar tak terima, contoh, orang tanya kita tentang sembahyang ni, ya apa, asal? Malah ya. Oi, wajib tu, aku tahu. Tu anda sembahyang. Bukan bodoh orang ramai lagi tak sembahyang. Ramai lagi tak sembahyang. Orang tahu lah, kata wajib, tahu. Tu saya pun tak sembahyang. Relax kan? Itu sekadar berdosa. Jadi orang fasik, tapi masih belum keluar daripada akidah. Di mana? Orang perempuan, saya pun tak gelembung. Ni akhir nak. Saya pun tak gelembung. Oksigen tak masuk. Oksigen tak masuk di kepala. Apa kaitan oksigen? Kalau gelembung, oksigen tak masuk, bodoh kita. Otak tak sedap. Bodoh. Jadi orang perempuan ni bodoh. Jadi orang perempuan nak gelembung ni bodoh semua. Oksigen tak masuk. Bukan begitu. Itulah jawapan-jawapan yang diberikan oleh orang-orang yang melawan syariat. Jadi tuan-tuan, kalau orang pasal apa tak gelembung, malah. Tahu dah kata wajib, tahu? Tahu tak gelembung? Biasa ya. Hang pun mau gelembung saya doa ni ya. Ni kata betul. Hang pun mau gelembung saya doa ni ya. Aku dan tak tu, aku mudah dah. Hang mula gelembung umur 40, aku boleh doa. Dah lagi 18. Bermakna dia tidak rosak akidah, tapi dia jadi orang yang derhaka, asli, maksiat, berdosa. Apa lagi? Tapi kalau sampai peringkat tak percaya syariat Allah Subhanahu Wa Taala, akidah ni kok.
Dah ni pun apa kelumur-kelumur kuno ni. Zaman dulu bolehlah kelumur, sebab zaman dulu belum ada kilang shampoo. Belum ada kilang shampoo. Rambut gantai sebab di padang pasir, di gurun Sahara, bukan gurun Kedah. Lepas tu orang kelumur dulu. Sekarang ini tidak perlu lagi. Hujan pun kerap turun. Oh, saya doa. Jika kamu bertudung, maka tutuplah kilang shampoo. Mempersendakan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita mana wajib. Hai, no orang tudung. Itu saja lepas syok-syok. Mana wajib. Bermakna boleh mencalar dan memecahkan serta merosakkan akidah. Jadi kafir. Orang jadi kafir setelah dia Islam, ini dia panggil murtad. Murtad tu kafir lah. Tapi kafir selepas Islam. Kafir. Saya susun bahasa standard lah. Jadi Kedah tak payah. Tak boleh balik lah. Kafir asal tu, beranak asal tu kafir nak mengucap, nak mayang apa pula tu. Yang kafir kemudian ni, seorang yang mengucap dua kalimah syahadah dan sebagainya, jadi kafir. Jadi kafir. Ya. Dan ada sebagian daripada ni adalah yang asalnya kafir, betul dia jadi Islam, betul dia cuma dia kafir balik. Artinya dia nombor lahir ini dia mengalami dua keadaan. Kafir mana? Iaitu kafir semula jadi dan kafir kemudian. Biasa kafir mendawai masuk Islam, lepas tu jadi kafir balik, iaitu murtad. Kita ni kalau undang-undang Islam dilaksanakan sebenarnya, orang kafir tak ada tempat di muka bumi. Orang kafir murtad. Orang kafir asal ada tempat, orang kafir murtad tak ada tempat. Islam mengenakan hukuman yang jelas dan tegas sebagai langkah pencegahan supaya orang tidak mengikut jejak langkah dia. Nabi kata, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang tukarkan agamanya, maka bunuh dia. Bunuh ni maksud laksanakan hukuman mati. Orang tak wani tuan-tuan. Orang murtad ni, kalau diguru ni murtad, mahkamah hukum, mahkamah syariah lah, masih bagi kena hakim Hindu. Kacau hakim Hindu. Awam murtad. Awam murtad. Mahkamah hukum pancung leher. Kira awak murtad. Hakim Hindu kata pancung leher hari Jumaat selepas semayang Jumaat. Pesalah tu kata, hang kafir. Dia kata kat Hindu, hang kafir. Wata aku hang. Saya kafir asal. Hang kafir kemudian. Nama gue. Tak tahu ya. Man baddala dinahu faqtuluh. Orang yang tukarkan agama, bunuh. Hari itu suasana-suasana mengapa orang yang akidahnya elok tiba-tiba dia ni. Perkara-perkara yang boleh menyebabkan akidah seseorang itu jadi rosak, punah ranah dan lingkup jadi kafir, jadi murtad lain tak banyak. Yang pertama tuan-tuan, silap mengambil sahabat. Silap mengambil sahabat. Tu yang duk jadi Syiah tu. Yang duk jadi Syiah banyak tu. Tapi saya tak kata Syiah tu kafir. Tapi perbuatan mereka tu menyebabkan mereka kafir. Kita mana boleh tuduh tu. Tak ada perlu cari mampus. Secara umum boleh lah. Tak. Baik. Orang yang jadi Syiah tu, tuan-tuan agak-agak dia duduk seorang-seorang jadi Syiah. Agak-agak duduk seorang jadi Syiah lah. Ya. Mesti ada kawan yang mempengaruhi. Di antara amalan Syiah yang sonok dengan elak, nikah mut'ah. Oh, nikah mut'ah kata orang. Siapa sonok? Laki-laki ke perempuan? Laki-laki ke perempuan? Dua-dua. Tak boleh sonok orang. Tetapi yang lebih seronok adalah lelaki. Perempuan mengonok juga sebab dia boleh tukar lelaki. Sebab dia tidak ada perkahwinan itu dihadkan masanya, dan tidak ada orang yang akad nikah, dan tidak perlu pergi ke pejabat agama. Dia juru nikahnya,
Dan dia lah mas kahwin apa yang ada apa-apa bukit tak ada yang ada ayat sejuk. Okey ni ya mas kahwin dia yang tak nikah dengan perempuan tu. Ayat nikahkan diri ayat dengan you cuma yang ayat nikahkan diri ayat dengan you dengan mas kahwinnya satu mak tudung tak ada tahu contohnya lah sebiji mak tudung tak ada tahu ayah ambil sendiri untuk malam ini saja tahu lebih kurang seorang tak nikah orang siang tu untuk satu malam saja tahu. Lepas tu lagi-lagi pun terimalah nikah you dengan mas kahwin satu malam ni saja tahu. Betul? So bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Clear. Esok tak nak lagi. Tak nikah lah. Ya. Oi, senang. Tapi orang Syiah ni kata, dia kata tak apa boleh ke tu. Cuba pergi Tok Guru Syiah tu. Cuba kita pergi mutaahkan bini dia. Kalau ada dalam ni. Dia kata boleh. Kita mutaah bini dia. Betul tak kata Tok Guru Syiah? Betul tak? Boleh. Mai nak mutaahkan bini you lah. Dia cakap tengok orang. Pergi mutaahkan nak darah dah. Ada lagi? Itu kata amalan yang sesat. Amalan yang sesat. Di Malaysia ni orang mutaah tapi menangkan jumlah mereka sedikit, tidak seperti di markas mereka di sana 10% menyebabkan mereka mengamalkan secara terawak. Di balik tirai sembunyi-sembunyi mutaah ada, tapi tentang bayanglah pensyarah universiti main pada apa pening lagi dah jauh tahu tu nak bagi pisau orang tengah problem tuan bila dia tak mengaku kacau. Kalau dia mengaku kata dia apa dah mahkamah syariah boleh putih tu ya, dia mengamalkan konsep taqiyah. Bila panggil ramai awaknya siapa kata nampak je sakit jiwa ini sakit jiwa. Tapi saya orang yang jumpa tu saya offer kat dia lah, bukan offer ni kawan-kawan. Dia offer dia langkah-langkah. Dia kata puan boleh minta khuluk ibu talak, tapi belum tentu percaya. Kalau suami tak mau ibu talak, kalau dia tak mau nak kena awak. Itu merana dan sakit jiwa. Yang kata kalau begitu dia betul buat panggil begitu cerai, tapi dia nak cerai lah. Kalau dia gantung tidak bertali lagi tu nak nikah lain tak boleh orang buat. Dia lagi syok dia muntah dalam salah, tidak perlu pergi dia tu tak nampak. Jadi itu contoh yang pertama menyebabkan orang jadi rosak akidah kerana sahabat itu mainkan peranan. Sebab itu kita kena pastikan sahabat kita ni di segi akidah sahabat yang tidak boleh merosakkan kita. Bahaya Syiah ni kerana dia kata agama dia Islam, tu yang problem tu. Bahaya dia. Macam kita kawan dengan Cina dengan Hindu tu, kita kawan lah. Kita tahu kita tak ikut agama dia. Pasal apa? Kita tahu lah dia agama Buddha, dia agama Hindu, kawan ni agama Kristian. Kita pun tak, you kawan dengan Ais sekedar persahabatan saja tahu, teman sekerja dan teman sosial. Tetapi agama tidak. Hari Ahad you pergi church, hari Jumaat you pergi masjid. Katakan hari Selasa you pergi kuil. Kata Cina hari Ahad, hari Rabu you pergi tekong. Hari Jumaat you pergi masjid. Kata oleh Hindu, tapi you kena pergi masjid setiap hari sebab you orang Islam. Tak apalah, hari Jumaat pun okey lah. Kawan hari raya saja. Tak nampak no? Itu tak apa. Itu di segi siapa akidah. Kalau cakap dia tak sembahyang, akidah tak rosak lagi. Akidah tak rosak lagi. Kalau sekarang tak sembahyang, tak rosak, dia zina asli pun, minum arak dan semua, selagi mana dia tidak melakukan perbuatan yang boleh menyebabkan akidah dia rosak, seperti tukar agama, menafikan hukum Allah Ta'ala. Dia ada peluang, ada chance untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi sahabat nak pilih kawan selamat. Dunia Allah tu tentang kawan orang Syiah, silap bulan.
Dia ikut kita kan kita ikut dah? Tak tentu. Dia nak ikut kita kemungkinan tipis. Kita ikut dia, tak tentu kalau. Satu. Yang kedua tuan-tuan, orang jadi rosak akidah. Ini sebab yang kedua. Kerana dalam dia mencari guru untuk menimba ilmu. Guru ni maksud agama lah. Dia silap mendapatkan guru. Dia silap mendapatkan guru. Bukan dekat Syiah Tuhan Harun. Ramai juga pengikut tuan-tuan. Ramai juga pengikut Tuhan Harun tu. Tetapi sekarang Tuhan itu tidak dapat berbuat apa lagi sebab Tuhan itu sedang mengalami stroke. Tuhan ada stroke. Tuhan nampak lah. Sakit. Tuhan boleh masuk mahkamah. Tarik Tuhan pergi mahkamah. Naik kursi roda. Betul apa nama? Yang gari apa nama? Ada orang ikut tu. Itu yang syong. Ada orang ikut. Merosakkan akidah. Merosakkan akidah. Kerana cari guru tak duit. Nuh yang itu ayah pin. Itu pun tak sanggup. Dia tak mengaku dia Tuhan. Tapi ajaran dia ayah pin. Dia celup kaki dia dalam apa besen. Celup kaki dalam besen. Lepas tu main minum. Gila tu. Kaki pok hang bahan tak minum. Kaki ayah pin nak minum. Jelau dengan apa kaki dia penuh cekam. Betul tak cekam? Orang perempuan tu dah cekam. Cakap lah. Cakap mim. Jangan ngajak masalah. Tak tahu minggu. Cakap mim. Kaki makan cekam celup dalam besen. Ambil makan. Bengong tu. Yang teruk tu bukan kata celang-celang lah. Eksekutif pun lah. Tapi yang kata bengong ni tak tahu dia ke mana. Itu guru. Yang tiga sebenarnya yang tiga dia tidak ada guru, tapi sumber ambilan itu, sumber ambilan dia dalam makna kata bacaan dia. Allah pandai surf internet, surf jadi apa? Cedok semua tengok dia cerita tadi sebab lah maklumat dia ujung jari tu. Maksudnya saya pun tak ambil manfaat dia. Kadang-kadang buka kitab lama kan, buka internet demai. Tapi perhati dia macam apa tulis. Takkan percaya semua tu ya. Ni boleh dicari. Kalau konteks dia nak cari kandungan agama lah, saya nak belajar ceramah dan sebagainya. Tapi buka kitab tu lebih selamat. Kalau kita buku referan tu lah lebih selamat daripada. Tapi jangan pergi kata komputer tu lah. Ada maklumat. Bisa. Jadi kalau tuan-tuan dapat maklumat yang meragukan, buku kah, bahan-bahan yang terpamer dalam internet kah, ataupun dengar ucapan-ucapan dalam YouTube kah, kalau dengar pelik tak sama dengan dengar sebelum ini, jangan terus percaya. Jangan terus percaya. Carilah guru mana-mana dekat kita untuk mengkonfirmkan. Sekiranya guru tu setuju dengan tu, cari seorang lagi untuk confirm 3 orang semua kata tu, baru percaya. Ni tak ada, dia surf internet tengok tak percaya tu. Contoh sembahyang Jumaat memandangkan zaman dulu tidak ada industri, menyebabkan orang boleh pergi. Ini contoh, tak ada lah contoh menyebabkan zaman dulu industri belum berkembang pesat, menyebabkan orang mudah untuk pergi sembahyang Jumaat awal-awal. Zaman sekarang menangkan industri berkembang pesat dan sukar untuk menuju kelah, maka sembahyang Jumaat boleh ditukar pada hari Selasa. Contoh. Itu nak panggil sembahyang apa? Sembahyang Selasa, tak panggil Jumaat. Contoh. Jadi takkan nak cari akui bila kita dapat fakta yang meragukan, fakta yang meragukan yang mewah-wahkan kita. Itu boleh menyebabkan akidah kita rosak. Itu yang ketiga, faktor yang ketiga. Ini semua cukup bahaya kan. Dan satu lagi faktor yang keempat, ini saya pemerhatian saya dan saya pati, iaitu menatang ni. Tahu tak? Ni benar ni. Ni simbolik. Orang panggil apa? Duit. Bukan ibu jari. Menatang ni pun terbawa. This animal, menatang animal kan.
Cukup bahaya. Gerakan missionary kristenisasi itu ya, mereka mengaburi mata orang Islam yang lemah-lemah iman ni. Akhirnya mereka boleh tundukkan pokok ni, sehingga akhirnya mereka masuk agama Kristian dengan sebab penatang ni. Ini cukup bahaya. Benar ni duit ni dalam konteks orang Islam, dia boleh menyebabkan doa. Risiko yang besar kalau iman tu nipis, dia menyebabkan lalai daripada iman Allah. Tapi tak murtad lagi, lalai dia. Cari duit tak bayar, cari duit tak kosong. Ada orang cari duit tak kosong. Lalu kita dengar orang cari duit tak bayar. Ada orang cari duit tak kosong. Ada. Pasal apa tak ada? Lupa kerja teruk semua. Tangkap tak. Siapa tahu lah. Cari makan. Dalam apa tak? Dalam aja. Dia mengaji tak habis. Orang ni kalau kerja teruk kau dah, dia kena teruk dulu boleh buka. Tak, dia kerja buruh kena kerja. Harus berbuka puasa, tapi kena qada. Harus berbuka puasa bila dia kerja teruk sampai dah melongkor sampai terhelek. Tahu tak terhelek? H-E-L-E. Helek. Terhelek ni nak doa sampai terhelek. Masa tu boleh kau dah, mana dia buat kerja dia. Sampai orang muntah ayat minum. Ada tenaga sikit. Betul. Tapi yang berlaku hari ini tidak. Dia hantam mereka kenyang dulu. Lepas tu dia buat kerja. Dan mereka makan tak apa tak. Saya buat kerja teruk tak. Hang buat kerja ni? Tak lagi. Tu dia buat makan. Dia tak sebelum teruk dia makan tu. Ni saya ada depan dengan saya dia buat kamar depan dengan pokok lembu. Pokok ni kalau budak-budak sikit saya sopak lah. Ni dia dewasa ni kita pakai cara undang-undang lah. Cara undang. Kalau kecil tak sopak lah. Kalau kecil je lah. Itu nak abang tu benar ni. Dia boleh menyonsangkan orang. Akhirnya jadi di Sabah saya dapat maklumat daripada kawan-kawan. Gerakan missionary buat macam tu. Dia tengok orang susah-susah ni masuk dalam kampung. Kadang-kadang dia tengok dia hospital. Dulu orang pergi rumah sakit kan. Indonesia sembelah pergi rumah sakit. Dia pergi tengok kawan ni duduk di katil hospital. Pakcik apa sakit? Korang sihat. Anak tak datang. Anak tidak peduli. Isteri tak datang. Isteri mati. Bapa tak datang. Mati lagi awal. Adik-adik tak datang. Tidak peduli. Tu pakcik mau makan apa? Tunggu misi ya, dirawat. Bila pakcik nak balik? Tak balik pun tak apa. Di hospital orang kan. Maka dia main gerakan missionary. Mana-mana dia bawa hadiah dulu. Tak? Dia main lah hamper ke apa ke. Tak tu. Ni pakcik. Terima kasih. Minggu depan main pula tengok tak balik ni. Bagi dua hamper. Ni apa ni? Ada adik-beradik bagi? Tak lama. Tuan yang baik, budiman bagi. Lama-lama dia main-main. Itu pencak. Kita sudah boleh pencak. Tuan baik hati. Adik-beradik saya seorang pun tak main. Betul saya tu dia buat jauh. Tak ada guna punya adik-beradik. Agama Islam suruh baik-baik, buat baik sama orang. Tapi tak ada sana. Teori saja. Buat tak ada. Kami orang Kristian. Terima ya. Ya, kami orang Kristian cakap apa cakap kami buat. Suruh baik-baik sama orang susah. Kami buat baik sama orang. Tapi pakcik tak sama agama kami ya. Tapi kalau pakcik masuk agama kami, bukan dekat 2 hamper, 2 lori kami bagi. Dia pun kata apa? Sungguh juga no. Mampu ya. Nancang ni kadang-kadang dia boleh menyebabkan orang. Siapa kata? Nabi kata dalam puasa susah. Kadal faqru an yakuna kufra. Hampir-hampir kemiskinan menyebabkan orang jadi kafir. Kita kena tolong. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Apa ruginya orang yang rosak akidah? Apa ruginya? Jangan untung tak ada. Dia kata untung lah.
Untung barangkali dia nampak dalam bentuk dunia lah untung. Pasal tadi syok macam syok boleh menikah tak. Dia untung lah. Kena orang hantawan. Betul tak? Kena dalam penyakit AIDS. Betul? Betul tak saya jawab? AIDS ada tak? Ada kan? Kalau tak ada tu kita tambah depan first aid. Itu tak apa. Kena penyakit AIDS, orang tahu kan. Yang tak kena tak apa. Ya. Tidak ada untung, rugi ada. Orang rasa akidah ni hakikatnya tidak ada untung, rugi ada. Ruginya apa? Rugi jangka panjang. Nun ro alif ka alif. Nun ro alif ka alif, hell. You go to hell like masuk neraka dan kepiak. Ini mudah. Itu kerugian. Tapi sebelum masuk neraka di dunia, kill, kena bunuh dah. Hukum apa? Gantung kan tembak. Gantung kan tembak. Tak tikam. Tak pergi minum racun tikus. Hukum panjung. Hukum panjung. Islam lah. Sebagian daripada Islam tak disenarkan bahawa orang Islam tak mau. Orang Islam tak mau keindahan Islam itu sendiri. Betul dia betul. Dalam kehidupan kita, kalau laksana putih dengan Islam, negara aman, tuan-tuan tak kasut ke atau apa tak ni. Lah keluar masjid pun berapa kali? Dolang tu. Keluar masjid boleh. Saya pergi masjid berapa kali dah. Kasut hilang. Tu kasut penceramah berapa kali? Berapa kali dah ambil tempat tu saya guna sistem spek. Saya pergi sejak dalam kereta dah. Kalau keluar tak ada, saya pergi ke kereta ambil kasut orang. Saya tak mengamalkan sistem pakat-pakat mengambil. Atau tuan-tuan buat saya tak tahu. Memenangkan kasut aku dia ambil orang. Inilah masanya aku mengambil kasut orang. Saya pernah balik menantu kasut spare tak tahu. Dia datang kosan masjid pergi saya tak mau. Saya balik naik kereta kasut tak tahu. Tapi bujuk penceramah naik kereta kalau naik bujuk. Naik kereta kasut tak tahu. Tapi dapat ayat kan yang kencing dengan dalam pedok. Saya masa ni kalau kita turun RNR ke apa-apa, saya ni orang kenal, masalah besar. Kata orang jalan-jalan, di mana kasutmu? Payah orang nak jawab. Kan problem, kalau orang tak kenal apa? Di mana kasutmu? Kalau saya pandai jawab, senang. Kasutku seperti kasutmu. Jangan nak. Kalau silap-silap kau, kena aku ambil kasut ini di Masjid Gurun. Kalau tak silap kasutku, mampu. Contohnya. Jadi tak boleh. Kalau laksana betul-betul tak ada kecurian. Kalau ada pun sifar tu payah lagi beli ada. Tapi 0.009 kalau nak sikit pun 1.27. Lebih kurang betul lah. Dia tak sampai kecurian sampai 30%. Aku kasut di masjid dulu. Lah ni di masjid kan masjid lah kunci lah ni dulu. Barang dalam masjid pun dia curi. Yang kata kawak ke mana? Tahu? Kawak tak nak kawak? Perempuan tu nak kawak? Ejala ka alif waw q. Di balik hari yang tak boleh bayar dalam masjid, dia tak boleh. Kipas ni, sama lampu ni hari dia duduk, dia balik. Lampu chandelier orang, balik. Kipas angin, dia balik. Kapek, dia gulung wapi. Yang kata kawan, gagah dia tak balik. Memang tak. Pasal memang, Hindu botol tak sama. Kalau Hindu botol sama dia, pergi jual kat Hindu botol MC yang balik. Kipas, dia pergi jual di kedai, barang kehan. Tapi kalau dia bawa kedai orang kehan, biasanya Cina. Hindu. Dia buat memang perjual Cina heran. Ni apa ni orang tak pernah tengok. Tu yang payah dia tangkap tu. Tidak memang dia. Yang dia tak kawang. Mesti boleh. Habis tak boleh. Jadi
kerugian yang pertama, orang yang jadi rosak akidah ni kerana murtad, itu neraka. Yang kedua tuan-tuan kerugiannya, apa yang ada? Kena bunuh. Memanglah lah kita tengok tak laksana, tapi kalau sana memang tak ada, nyawa tak ada, kena bunuh, hukuman mati. Kerugian yang ketiga orang murtad ni apa dah? Seandainya keluarganya semua Islam, dia murtad. Seandainya bapaknya meninggal dunia, istrinya meninggal dunia, atau siapa-siapa yang dia boleh mewakili harta mereka, maka Islam tak iktiraf dia sebagai waris kepada si mati, maka dia tak boleh menerima harta mereka. Rugi kan tu. Tentu pak dia dalam pak tu kata apa, murtad dia lah. Murtad elok lepas pak jam pejam mata. Lepas tu orang istihad kata pak dia ni ditawan. Dia tak tahu tanah di gurun ni tolak orang semua pak dia. Kaya lah pak dia. Lepas tu lah tinggal suruh tengok. Kata ditawan dia lah. Dia dapat lah cakap tu. Tak dapat sebab dia murtad. Kata pak dia memang ditawan, declare 5 juta. Siapa benda tu? Pak dia jutawan senyap, tak abang orang. Bila mati tu main lawyer tunjuk surat apa penistirahat harta. Depa ada 4 beradik, semua jantan mereka. Dia murtad. Yang 3, dia main tuntut yang murtad, dia ada hak untuk orang kafir, orang rosak akidah. 3 ni makan. Dia teriak sampai keluar bukan dekat keluar darah pun tak dapat. Silap murtad. Dia tahu kata apa aku kena tahu. Apa tu? Pak dia pun belum tanam mungkin dah. Sudah abang dah. Mesti dia. Itu kerugian yang ketiga. Kerugian yang keempat. Apa dah? Kalau dia kafir, maka kalau dia mati, dia tak boleh ditanam di kubur orang Islam. Katalah tak boleh kena kubur Islam, masa dia murtad tu tak tahu dia agama apa, kacau. Kubur orang Islam tak boleh terima. Tapi tanam di kubur gurun lah, tak terima. Reject. Gaya ni lambat pula. Pergi di kubur Hindu tak terima. Hindu tak terima. Dia tengok banyak dan tak ada cap. Saja medium tak ada, form tak ada. Dia tengok banyak dah cap tak ada. Lepas tu kukuk biasa buat tengok gamak nama kukuk biasa buat tu tak ada. Dia tak tahu agama apa. Maka kubur Hindu pun tak terima. Dekat Cina orang tak terima apa. Pergi nak tenang dekat Cina tak. Orang ni tak biasa. Lain-lain tak tahu pun tanah. Tak tahu. Datuk nak sungai kacau. Nak mati pun payah. Nak mati tu mati kau. Mati kau apa? Umur 4. Bagi nama banyak nombor tu senang cepat habis. Nombor 5 tuan. Kesan nombor 5. Kalau dia ada hubungan perkahwinan dengan pasangannya. Kalau dia murtad adalah rosak akidah, maka hubungan perkahwinan mereka terjejas. Itu segi pekau. Dia mana kata? Dia tak mengucap dalam tempoh yang tertentu, putus hubungan tanpa perlu diputuskan. Otomatik putus. Otomatik terputus. Maka tentu bini dia tak murtad, lelaki itu murtad. Dia murtad. Maka isteri tadi ni kekal sebagai isteri dia selama mana dia dalam dia mengucap ataupun isterinya beredah. Tapi dia bukan cerai, beredah. Tapi edah sama dengan orang cerai. Beredah. Selama mana isterinya beredah, dia mengucap balik, maka kembali mereka sebagai suami isteri. Tetapi kalau dah tamat edah, maka dia tak mengucap mereka, dah tamat edah isteri, maka isteri tadi menjadi janda yang bukan lagi isterinya boleh kahwin dengan siapa-siapa yang dia nak kahwin. Tu rugi. Kalau dia menunggu, dan lepas tu baru nak mengucap balik, tengok bini dia orang menikah orang lain dah.
yang main ni kawan gua balik. You terlambat. Mengucap awal 2 hari dah ni. 2 hari lah. Orang balik dah yang orang tu. Dia. Jadi tuan-tuan, tu di antara kerugian-kerugian orang yang ni. Kemudian kerugian secara umum iaitu hak ikhwan, brotherhood. Ikhwan muslimin ni, tapi bukan hak Muslim. Saudara-saudara segama tiada lagi. Orang yang rosak akidah, mereka bukan saudara kita. Walau dia beri salam pada kita, tidak boleh menjawab salamnya. Sebab dia telah rosak akidah. Rosak akidah. Jadi tuan-tuan, kata baru dia kita pergi tanya lagi. Macam dia kata nak tanya ni. Jadi tak tanya lagi, duduk saja aja. Nak tanya. Kalau tak mau tanya, dah saya buka untuk soalan tu. Kalau nak tanya, tanya saya golek-golek PM6 semua. Benda nak golek sampai apa lah. Nak tolak naik apa ya, golek turun senang. Ada soalan nak tanya? Bentar. Kaitan dengan akidah. Tu yang rosak tu, yang mengancam ada. Ya. Kalau yang orang dia mati, dia bunuh diri. Bunuh diri. Dia adakah dia kena ditanya disimpan bagi tak boleh simpan sekali dengan Orang Islam. Baik. Tu soalan baru ni. Baru ni ada Cina terjun jambatan pertama hari. Jambatan kedua Pulau Pinang kan. Dia adakah dia sempat mampus? Tak sempat awal lah. Ada orang menyelamat kan. Belum tu jambatan lama terjun juga. Itu dia tanah yang kelebok tu. Ni soalannya, orang Islam bunuh diri. Saya nak betul persepsi orang. Bunuh diri adalah salah satu dosa besar. Salah satu dosa besar. Cara bunuh diri, macam-macam. Ikut pilihan dia lah. Saya nak bunuh diri dengan menembak diri saya sendiri. Rasa orang, saya nak bunuh diri sebab saya tengok tikus tu minum racun, saya teringin lah nak minum juga. Dia pun minum racun tikus. Betul tak? Kata tikus yang mati cepat, dia jadi lemah. Susah mau mati. Sebab tikus minum apa ni, dia minum cara kandungan tikus lambat. Ya. Minum racun, gantung diri, tembak diri, terjun bangunan, terjun laut. Lagi baik tidur atas rel kereta api. Kereta api terjun. Tunggu kau orang ni. Dia bawa atas api, dia akan nak tangkap. Dia belak macam mana? Maka hukum membunuh diri bagi orang Islam tidak membatalkan akidah dia. Cuma dia adalah orang yang berdosa besar. Dia adalah orang yang berdosa besar. Bunuh diri itu dosa besar. Jika kalau dia berdosa besar, maka dia mati, jenazahnya wajib disempurnakan seperti orang Islam. Kena mandi dia, kena kafan dia, kena semayang kat dia, dan kena tanam dia. Mulut kita jangan jar. Jar apa? Pui. Dia kata cabui ya. Capui. Ada setengah orang mulut capui. Untuk makam. Makam dia bunuh diri. Maka hak yang kata tak tentu nak masuk syurga. Yang kata tak tentu nak masuk syurga. Senang mana hukum orang. Jadi tuan banyak orang. Ada setengah orang dulu saya jadi poti banyak lewat juga. Tu imam mandai-mandai menangkan dan ada setengah dia saya tak mau jadi imam dia. Apa saya patut menjadi. Kalau siapa tak bayang banyak dia, dosa kamu. Cuma banyak dia tu tengah imam tu dia bunuh diri tak susah duduk biar alim. Itu tak apa. Itu tak apa. Cuma jangan tegak tak mau nak urus kita dosa. Tidak melepaskan tentang fardu kifayah. Tetapi ni soalan. Bunuh diri ni kalau kita tengok orang dia terjun tu, kita tak boleh kata dia bunuh diri. Kalau kita tak tengok ni, jika tidak ada dalil. Tapi kalau dia gantung diri, dia tinggal nota selamat tinggal dunia ini. Dia tinggal dan tulisan tangan dia. Tapi kalau tekan apa handset saja, dia tap dia tu, dia pun nak boleh dia orang bunuh dia, apa tu kawan tu tap dia. Tapi kalau dia tinggal nota, mungkin tulisan tangan dia adalah warinah ada. Atau kita tengok buatan dia bunuh diri, tu buatan, wih, baik-baik gantung terjun. Kita tengok dia
kita sangka baik dia. Mungkin ada orang main gantung dia. Kalau macam dia minum racun, ni tu bilai ni buang masuk dengan jaga dulu lah. Minum racun. Dia tanya, kata dia minum racun. Dia silap, dia pergi racun. Racun dalam dam tu, anak dia bawa apa bekas racun tu dengan botol air dia minum. Macam dia pergi ambil racun, dia tak ambil botol minum. Dan macam mungkin dia sangka betul. Tak ambil ya. Kena tapi tak mati. Dia mungkin dia dan sikit aku kan. Tak mati tapi teruk lah. Dan nyawa dia 3/4. Betul tak 3/4? 3 teruk. Nyawa dia 3/4. Itu soalan. Ada lagi soalan? Ada lagi tak? Ada lagi? Oh. Apa kalau ada isteri dia mampu solat kehidupan dia lah, mampu suami untuk pandangan. So tapi kalau isteri tu reda lah terima kuala halaikan lah. So mungkin suami berdosa dah terhadap isteri ataupun dosa dia dengan Bukan tak? Tak relate dengan apa itu? Tengok, dapat jawab orang tanya. Tak apa, tak masalah. Janji ada soalan. Soalan kadang-kadang memang kita kena tengok. Tak tahu kan? Orang pandai pun kadang-kadang dia bodoh. Sama orang bodoh. Memang bodoh semua. Orang pandai pun kadang-kadang dia bodoh. Macam tu kan? Profesor. Pening. Buka cermin. Cik. Ya. Cik dia lah. Kalau ada orang pandai tapi terisik hati. Ya. Lama lah terik MH330. Bodoh semua terisik semua macam mana. Dia orang tu. Baik. Ni melauk 6 tengok hari tu kan. Tak nak balik lagi bini kau. Soalan puan kita ni, suami penyegat. Dia lepas tangan sebab tangan dia tangan pertuan. Tanggungjawab dia tu dia lepas ke bini dia lah beli beras jati, pampers anak bini dia beli, buat rim kereta dia pun bini beli, pokok dia beli, everything bini dia terdapat. Tapi bini tu rela. Bini tu rela. Apa hukumnya? Hukumnya sekiranya suami itu mampu. Tapi dia sengaja tidak menyediakannya, maka dia berdosa. Sebab itu adalah tanggungjawabnya. Ini kemampuan kau apa semua. Tetapi kalau dia menyediakan isteri yang tidak sedap, maka dia mampu takat ikan bilis sahaja. Pendapatan dia kan? Takat ikan bilis sahaja. Daging boleh lama sekali, tapi 10 kilo sahaja. Dia mampu takat tu sahaja. Tiba-tiba isteri menawarkan untuk membeli yang lebih sedap. Sebab membeli yang lebih sedap pada ketika itu suami tidak berdosa. Dia mampu dekat tu. Tapi dia tidak melepaskan tanggungjawab. Isteri yang apa? Bukan di atas hutang. Kalau saya tak dapat bang saya beli, tapi dia bang tak hutang. Dan kita hutang-hutang tak makan apa yang aku sedap. Dia tahu makan tak sedap, pisang rebus. Ya. Pisang rebus makan burger 3 biji tak sedap, tengok lembu tu. Rumput haram tak masak lemut. Makan lebih kurang tu lah. Awal. Jadi macam ni perempuan nak kerja kan. Siapa keluarga ni memang bagus, dapat pahala. Jadi isteri solehah. Isteri yang tak hantar pergi ke mana? Kita betul lah orang baik. Kalau kita hantar kita kaya pun orang. Itu lelaki tu tengok saja. Kayalah engkau. Ya, aku kaya. Suami doa dia, ya Allah, hempuskanlah dia. Dapat makan sekor. Okey ya. Jadi jawapannya kalau suami itu mengabaikan, dia berdosa haram. Walaupun isteri rela. Tapi kalau suami itu tidak mampu, kadang-kadang dia seorang yang lumpuh, dia seorang yang pendapatan kecil, dia tidak mampu menyediakan segala aksesori kepada isterinya dan anak-anak atau makanan yang lezat-lezat, maka isteri offer itu sangat baik dan dapat pahala. Suami tidak berdosa, isteri dapat pahala.
Suami kata, kau lah isteriku dunia akhirat. Aku tidak akan tinggalkan kamu lagi. Dia orang tu lah. Ada lagi soalan? Tak dosa tu, dia dosa dengan Tuhan ataupun dia dosa dengan isteri dia? Dosa dengan Allah Ta'ala. Dengan isteri sekali lah. Sebab tanggungjawab dia Allah Ta'ala meletakkan. Malaikat tetap tulis dosa. Sebab dia mengabaikan tanggungjawab. Tapi menyediakan apa anak mak lagi kan mesti kita beli, tak mesti kita. Kadang-kadang kita beli dia tak sedar. Maka sini ada beberapa formula suami boleh amalkan. Yang pertama dia beli sendiri benda yang keperluan isteri nak. Yang kedua dia bagi duit pada bini dia. Bagi duit pada bini dia atau tak bagi pada bini dia bagi kat nak dah apa. Bang boleh pergi beli tu. Mak nak apa tanya dah. Mak nak apa tanya dah. Mak ya. Ayah tanya mak nak makan apa, duit dah kat abang eh. Nak beli sedap ke? Sedap nak cakap RM5. Tanda apa? Lari sana. Habis ya. Orang kiri kita dah tolong lu. Oh, padat lu. 2 menit. 6 setengah kena berhenti. Kita pancur. Faham? Okey, jika faham saya simpulkan. Selama saya pada petang ni, boleh masak. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya minta mari yang pertama kita jaga akidah kita. Akidah kita boleh pelihara dengan cara kita jaga benda-benda tadi, jangan menyakiti kita. Benda-benda tadi, sahabat yang tak kenal, guru yang tak betul. Betul? Okay. Yang keduanya, jangan kita menjadi orang yang penting diri sahaja. Mari juga kita jaga akidah pasangan kita. Orang lelaki jaga akidah isteri tu. Orang perempuan pun tolong jaga akidah suami kita. Kalau kita tengok pasangan kita rasa pelik kan, jadi kok mana ni mangkit mengatik dalam lembu. Dulu masa saya jadi kondisi lama sedar lama orang main sedar kata saya ada belah Januari tu, ni ada orang Januari ya? Kenal ni boleh tu. Sungai Januari tu. Ada satu ajaran sesat sikit. Tapi hari ni dia akidah tak batal ni, dia mengatik tak kena gaya. Jadi kalau ramai nama-nama ni lingkup, dia mengatik layak. Orang nak mengatik, tak nak mengatik. Wilid dikit ni. Iya, sunnah lah, rumah, kita saja setiap hidup layak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sungai kan? Saya tanya orang tu macam nak ada duduk layak. Timur ya. Lepas terbang pun tengah. Macam mana duduk? Dia kata bukan tu kan sungai-sungai kat belah hulu ada dekat ada batu besar kan. Dia duduk atas batu tu, separuh tenggelam, separuh ni dia duduk gini dah. Batu ini aku yang punya. Kau beli batu sana. Okey, ikut aku aman. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia mati layak. Dia pada batu lah, tapi batu tu dalam sungai. Ini gila. Pertanyaan saya macam mana? Macam mana saya boleh pok ni tak payah tangkap. Sudah ada report juga kamu, sudah ada report polis. JKP ada report. Macam mana cara nak buat? Senang saja, orang pindek duduk di hulu sungai tu. Mereka duduk tengok, senang hilang dia. Orang naik hulu sungai tu, orang tuang minyak turun. Tu, pipli minyak turun bawang 2 tin. Orang tuang-tuang, kawan tuang, nak tuang 7 hul. Lihat, dia tu tengok sungai, hulu tengah. Orang tuang minyak turun, tuang 7 hul. Tuk gue tu datang minyak turun. Dia akan berapi, api akan lari. Dia ikut apa nama dia layak. Lihat. Saya dia blok. Saya punya jawapan cepat. Tak hain tu. Tak hain tu. Tentu habis mai. Tak hain tu. Betul, coba betul. Bodoh. Yang tiga tuan. Tengok pertanyaan kita. Betul. Zuriat kita. Kita ada malu tuan. Mak pak semua amal ke rajin pergi suruh mayang tu tinggal anak tinggal mayang tu tak apa lah, dia betul balik. Tapi kalau kosong ambil dah jaga turak kita pesan ni elok pesan ni elok pesan dia pesan jadi guru yang dapat mau baca buku
So internet pun tengok yang fakta-fakta yang kalau agak kabur dan mengelirukan, rujuk kepada orang yang berkenaan. Itu cara dia. Itu saya pesan. Dan yang tiga, yang keempatnya adalah kita sesama kita. Sesama kita apa ni? Saudara-saudara seagama. Mereka bukan isteri kita, mereka bukan suami kita, mereka bukan anak kita, dan mereka bukan kita, tetapi mereka sebagian daripada kita, iaitu saudara-saudara seagama. Dakwah mereka, pesan mereka, kempen mereka supaya berpegang kepada akidah yang sejahtera, akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi tuan-tuan, kita itulah selajak 2 minit sebab kita bermula lewat 2 minit. Jadi cukup-cukup malah tak salah. Mudah-mudahan ada kebaikan, insya-Allah pada lain kesempatan kita jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.